Assalamualaikum, selamat malam. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Salam Malaysia Madani, saya Wan Syarina. Terima kasih untuk anda yang setia menonton kami di saluran Bernama TV. Ribuan aduan penipuan dalam talian dilaporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dari 2020 sampai sekarang. Dan apabila kita bercakap tentang penipuan, scammer versus mangsa, mengapa kita masih lagi belum menang dalam pertarungan ini sejak sekian lama, sedangkan di pihak kita, kita ada MCMC, kita ada polis bersama-sama, kita ada bank yang terbaru hari ini disebut bahawa Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia melancarkan semula kempen kesedaran jangan kena scam, tapi masih juga ia menjadi sesuatu yang menular, merebak, membarah dalam masyarakat. Dan apa sebenarnya ciri-ciri tertentu yang menyebabkan kita semua kena scam? Adakah anda mangsa yang scammer cari? Kita nak sama-sama bercakap tentang ini. Apa yang perlu dilakukan jika anda terkena ataupun menerima panggilan scam contohnya, atau terlibat dalam perkara-perkara yang mengarah menjurus kepada penipuan. Untuk itu kita bersama-sama dengan yang bahagia Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. MCMC memang hot seat, orang nak tahu banyak benda, dan ini antara perkaranya ialah berkenaan dengan scam dalam talian yang berleluasa. Kita dengar phone scam, juga dikenali sebagai Macau scam sebelum ini, love scam, investment scam, parcel scam, phishing scam, job scams. Kalau boleh, saya rasa semua orang mungkin dah tahu juga apa perbezaan ataupun kategori-kategori scam ini. Tapi yang paling banyak apa dia, Datuk, sebenarnya? Yang mana satu yang kita paling terdedah exposed dengan scam ini? Terima kasih Rina, dan selamat malam penonton Ruang Bicara pada malam ini. Apabila kita cakap yang paling banyak berlaku adalah phone scam. Phone scam, dan yang terbaru adalah APK ataupun Android package punya scam lah. Yang tu yang kita dapat SMS ataupun daripada WhatsApp untuk kita muat turun aplikasi untuk mendapatkan suatu perkhidmatan. Dan kalau kita lihat kenapa phone scam ini begitu berleluasa, salah satu puncanya adalah kalau kita lihat sekarang ni, kita telah mencapai lebih kurang 144% kadar penembusan talian mobil, ataupun kita ada lebih kurang 44 juta pengguna talian mobil. Jadi hampir itu melebihi daripada jumlah penduduk Malaysia yang sekarang ini 34 juta. Jadi kalau scammer ni dia dapat 1% daripada panggilan yang dibuat itu pun sudah memadai untuk mereka. Jadi sebab itulah apa yang kita lihat bahawa dengan lebih banyak inisiatif kerajaan untuk memberi capaian kepada masyarakat, begitulah lebih ramai yang terdedah kepada scam ini, dan untuk mereka capai mangsa lebih luas sekarang ini. Dan ia tidak mengira peringkat umur, sebab kalau kita lihat hampir setiap rakyat di Malaysia telah ada satu ataupun dua talian telefon. Dan dengan penembusan yang tinggi juga kepada smartphone, kita telah mencapai lebih kurang dalam 97% penggunaan smartphone ini. Jadi lebih banyak juga teknologi dan juga aplikasi yang boleh dimanfaatkan oleh scammer ini untuk menipu mangsa. Jadi bukan setakat bermula dengan panggilan telefon, tetapi pendedahan juga melalui SMS, melalui aplikasi-aplikasi pemesejan seperti WhatsApp dan juga Telegram sebagai contohlah, untuk mereka mencapai kepada pengguna ataupun menipu mangsa. Semakin ramai pengguna, semakin tinggi risikonya lah. Dia macam kalau kita tengok
orang bawa kereta lebih lagi ramai sekarang, betul. mampu milik kereta, Betul. risikonya lebih banyak kemalangan jalan Betul. raya contohnya. Okey. Begitu. Kalau kita ingin tahu punca kenaikan kes-kes scam, kerana sekarang ini Datuk, kalau boleh kita katakan hampir semua tak pernah lagi seseorang itu yang kita jumpa dalam circle kita yang tak pernah terima panggilan scam. Okey. Almost sampai semua pernah menerima pengalaman itu. Cuma sama ada tertipu lebih jauh ataupun tidak, itu sahajalah yang membezakannya. Adakah memang betul peningkatan kes? Adakah kita boleh katakan sindiket yang mendalangi perkara ini lebih besar, atau apa dia yang menyebabkan peningkatan ini? Okey. Apa yang menyebabkan peningkatan ini berlaku adalah kerana dari satu aspek, ya. Saya telah sebut tadi kepelbagaian teknik yang boleh digunakan untuk menipu mangsa. Kalau dahulu, ya, agensi yang sering digunakan untuk fronting mereka adalah panggilan daripada PDRM, panggilan daripada mahkamah. Itu dua yang sangat popular. Tetapi mereka telah memperbagaikan panggilan-panggilan ini dengan termasuklah lembaga hasil dalam negeri, KWSP, perkhidmatan penghantaran, MC juga tidak terlepas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perkembangan berita-berita semasa berkaitan dengan sekatan nombor talian yang kami buat oleh MC ataupun juga keterlibatan bagaimana pengedaran dadah melalui penghantaran parcel. Jadi ini yang digunakan oleh scammers untuk memberikan ketakutan kepada mangsa bahawa mereka ada terlibat dalam jenayah. Jadi dulu kalau dulu polis, sekarang mahkamah, sekarang lembaga hasil dalam negeri, SPRM. Jadi dia punya ruang itu semakin banyak. Dan apabila mereka memanipulasikan agensi-agensi penguatkuasaan, malahan perkhidmatan komersial juga seperti bank juga digunakan untuk menipu mangsa. Sebab itu saya katakan kenapa ia meningkat, kerana kepelbagaian. Selain daripada itu juga, sekarang banyak perkhidmatan ataupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan menggunakan platform digital ataupun secara dalam talian. Jadi mereka memanfaatkan sebagai contoh bantuan untuk keuangan, B40 dan sebagainya. Jadi mereka akan hantar link seolah-olah satu yang prihatin untuk daftar. Dan ada juga, kita pun kadang-kadang terima dari ahli keluarga kita untuk borang untuk mengisi bagi mendapatkan bantuan. Tapi sebenarnya itu adalah satu taktik scammer untuk dapatkan maklumat peribadi. Scammer ni nak dua benda daripada kita. Yang pertama adalah duit kita, yang kedua adalah maklumat peribadi kita. Daripada situ banyaklah dapat membuka jalan-jalan dan ruang-ruang mereka untuk bukan saja menjadikan kita ahli mangsa, tetapi juga untuk mengukuhkan lagi modus operandi mereka. Sebagai contoh, mereka akan dapat maklumat berkaitan, satu, bermula dengan perbankan. Kemudian tu apabila mereka dapat hubungi kita, kita sendiri ataupun mangsa sendiri akan memberikan maklumat tentang KWSP, akan memberikan maklumat tentang tabung haji, ASB dan sebagainya. Jadi itu permulaan, dan kemudian dia beralih kepada ahli keluarga juga. Okay. Kalau dulu kita mungkin melihat teknik pujukan, contohnya macam satu masa ada Goris dan Menang, tapi mungkin orang kita ni tak makan pujuk sikit, susah kalau nak pujuk ni, mereka tak nak, tak beli, tak apa. Jadi kalau dilihat ciri-ciri utama dalam taktik yang mereka gunakan ialah untuk menimbulkan unsur ketakutan. Kerana itu selalunya pihak penguatkuasa lah yang diguna nama tu, dan menunjukkan kita juga, masyarakat kita ni berada dalam ketakutan. Lebih lagi, jadi bila dengar saja polis dah rasa macam alamak, padahal kita mungkin tak ada buat salah apa pun. Betul. Okey, bila berlaku
perkara-perkara seperti ini dalam penipuan dalam talian ini, apakah peranan MCMC kalau kita nak tahu dalam menangani masalah scam? Apa yang MCMC boleh buat dan tidak boleh buat? Sebab kalau kita tengok kes-kes kalau di Twitter dan sebagainya, mereka akan terus saja tag MCMC. MCMC buat ni lah, ambil tindakan inilah. Apa sebenarnya yang MCMC boleh buat dan tidak boleh buat? Okey, kalau saya nak bukan putar balik lah. Nak melihat dari sudut pandang berbeza. Ini kita harus meneliti tentang perspektif kita sebagai pengguna. Kerana apa? Dari satu aspek, agensi-agensi penguatkuasa dan MCMC boleh melakukan perkara-perkara yang apa kami boleh lakukan secara teknikal. Sebagai contoh, kita telah sekat lebih kurang 24 bilion panggilan daripada masuk. Dan juga begitu juga berkaitan dengan SMS, kita juga telah menyekat beberapa juta SMS daripada memasuki ataupun sampai kepada pengguna. Begitu juga laman-laman sesawang phishing, lebih kurang dalam 4,000 telah kita sekat. Tetapi ada juga yang mereka scammers ni sentiasa peka dengan apa juga tindakan teknikal yang kita ambil untuk sampai kepada pengguna. Jadi satu aspek yang mungkin kita tidak nampak ataupun mungkin harus kita betulkan sudut pandang kita adalah penguatkuasa hanya boleh melakukan apa yang termampu oleh mereka dari segi sudut teknikal. Tetapi hakikatnya adalah kuasa di tangan pengguna. Yang sampai, yang terima panggilan, yang terima SMS itu adalah kita sendiri ataupun individu yang ada akses kepada perkhidmatan telekomunikasi ini. Jadi ini yang kita tidak ada keupayaan untuk mengubah minda dan juga kelakuan ataupun behavior, sikap pengguna. Jadi itulah kekangan kita kerana apa yang berlaku adalah bagaimana kita menangani ataupun apakah langkah-langkah untuk kita melindungi diri kita sendiri sebenarnya. Dari segi teknikal, sebab saya telah sebut lebih kurang 24 bilion panggilan telah kita sekat, tapi ada yang terlepas. Tapi bila kita menerima tu, bagaimana kita menyikapi ataupun menangani panggilan-panggilan tersebut. Jadi satu aspek yang kita tidak boleh kawal adalah sikap dan juga yang kedua emosi. Jadi ini yang dua yang di luar kawalan kami. Jadi sebab itulah ia berbalik apabila kita bercakap tentang scammer ini, dia berbalik kepada sikap dan juga emosi kita. Dan untuk melengkapkan diri kita, sebenarnya ni nampak klise lah sebenarnya, tetapi ini adalah satu hakikat. Bahawa kita ada pakaian yang melindungi kita daripada panas dan sebagainya kan. Tapi ilmu itu adalah pakaian dan pelindung untuk kita. Sejauh mana kita melengkapkan diri kita dengan ilmu untuk melindungi diri kita. Sebagai contoh, sudahkah kita memahami apa proses-proses polis dalam membuat siasatan? Adakah polis akan membuat panggilan sebegitu? Begitu juga dengan LHDN. Dalam proses-proses, adakah dia akan pihak berkuasa akan suruh pindahkan wang? Itu tidak berlaku dalam SOP siasatan pihak berkuasa. Jadi apabila kita tidak memahami proses sama ada siasatan ataupun bantuan yang dikemukakan, dan kita hanya percaya kepada apabila rakan-rakan kongsi maklumat, kita terus percaya tetapi tanpa menyemak terlebih dahulu. Jadi itu satu aspek melengkapkan diri kita.
Dan bagaimana yang kedua adalah ilmu berkaitan dengan mengawal emosi kita. Jadi itu yang perlu. Tetapi untuk saya ringkaskan, bolehlah saya katakan bahawa walau apa pun, yang penting adalah kita adalah di kalangan lebih kurang 44 juta orang yang mungkin boleh menjadi mangsa scammer. Jadi apa kita perlu persiapkan diri kita dari segi sudut ilmu kita, ilmu mempertahankan diri, melindungi diri kita sendiri daripada ditipu. Kerana itu tajuk yang kita bawa malam ini pun, peranan pengguna tangani scam. Kerana saya kira ini perwatakan paling utama. Kita lah pengguna lah yang nak ditipu ni, duit kita lah yang mereka nak ambil ni, dan kita yang sepatutnya tahu lebih arif lagi bagaimana cara untuk membendung semua ini. Datuk, ada kemungkinan, saya tak tahu bagaimana untuk relate perkara ini, tapi dari pengalaman contohnya, saya rasa saya terkena parcel scam ni. Orang yang hubungi dan bagi tahu ada parcel. Kebetulan pada masa yang sama saya juga sedang menunggu satu parcel yang memang saya beli yang lambat sampai. Jadi timing dia cantik. Bila dia telefon, saya terus relate, oh okey, inilah dia cerita dia. Jadi hampir terlayan juga sedikit. Baru lepas tu barulah rasa macam pelik sikitlah lepas tu. Cumanya apa yang saya nak sebutkan ialah setting conversation, perbualan dalam telefon tu, settingnya tu, bila kita bercakap dengan mereka, kita memang ada tendensi untuk percaya. Jadi walaupun kita duduk cakap, orang semua dah tahu dah, jangan mudah tertipu, tahu tentang ada scammer dan sebagainya. Tapi bila kita terjebak, kita macam susah sikit nak tolak. Mungkinkah ia berlaku begitu? Okey. Kemungkinan itu sangat tinggi untuk berlaku. Kerana apa? Yang pertama adalah setiap orang sekarang sedikit sebanyak memang menjalankan transaksi dalam talian. Lebih banyak membeli barangan dalam talian, aktiviti-aktiviti dalam talian, dan kita tidak tahu ataupun kita mungkin tidak sedar maklumat-maklumat ini mungkin dilombong. Dari segi behavior kita, kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana online store, jadi memang kita akan ada kecenderungan untuk membeli. Jadi apabila kita itu diprofilkan dan aktiviti-aktiviti jejak-jejak digital kita itu dianalisa, jadi kebetulan-kebetulan itu nampak seperti nyata. Itu yang membuatkan, itu yang saya katakan kelebihan scammer ni, dia mempunyai maklumat. Maklumat yang kita mungkin tak perasan. Ataupun kita tidak sedar, kita behavior kita, pattern kita itu dianalisa. Jadi itu yang kita panggilkan spear phishing. Dia very targeted. Jadi apabila very targeted itu, dia akan seolah-olah memenuhi apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Sehingga minda kita percaya. Jadi itu yang saya katakan ada satu aspek tadi adalah pelombongan data ataupun analisa dari segi pattern kita untuk sama ada dalam talian membeli apa yang kita minat, dan yang kedua adalah apa ingin saya perkenalkan adalah cognitive hacking. Cognitive hacking, kalau scammer sekarang dia tak hack peranti di tangan kita. Yang kedua, tetapi dia hack minda kita. Hacking of the mind. Supaya fikiran rasional kita itu akan terbungkam ataupun terbuntu sehingga emosi yang mempengaruhi kita. Jadi rasa ragu-ragu, betul keyakinan sebab minda kita telah dihack lah. Jadi ini satu perkara yang saya sebutkan tadi, is our behavior. Sikap kita mendepani masalah ini. Jadi apabila sebab itu saya katakan kita harus mempertingkatkan pertahanan dari diri kita untuk memahami. Jadi apa yang penting, apabila terima panggilan sebegini, apa yang perlu kita buat adalah pause. Sebab taktik mereka menakut-nakutkan,
dan juga meminta kita membuat tindakan yang segera dalam keadaan takut, dalam keadaan minda yang telah terbungkam, yang telah dihack tadi saya tadi, fikiran rasional tidak berlaku. Sebab itu bila kita sedar, yang penting adalah pause, stop dulu. Pause, letak panggilan, verify. Jadi kita semua maklumat dari segi penghantaran itu semua slip ada pada kita. Sama ada kita bagaimana kita nak semak balik, betul ke tak? Jadi ini adalah langkah-langkah penting yang perlu kita ambil. Tetapi kalau kita overwhelm atau dipengaruhi oleh emosi, kita akan, itu yang kita akan rasa takut, gementar, dan bila rasa takut itu dirasai oleh scammer ni, then dia akan tambah lagi lah ketakutan hingga dia kita boleh bantu macam ni caranya. Betul. Dan dia memberi keyakinan kepada kita bahawa dia nak tolong. Tapi sebenarnya apabila kita telah terperangkap dan minda kita mempercayai bahawa orang ini betul-betul percaya. Sebab dalam segi psikologi, secara umumnya kita adalah secara langsungnya kita akan mengatakan bahawa orang tak akan menipu. Kita bersangka baik dulu. Itu masalah, bukan masalah, itu sesuatu yang baik, tetapi itu yang dimanipulasikan. Apa orang kata, orang tak mungkin nak menipu. Jadi itu yang satu lagi kelemahan ataupun perkara-perkara yang kita perlu perbaiki dari segi sikap kita dalam menepani panggilan-panggilan yang kita rasa ini mencurigakan. Apabila sesuatu yang mencurigakan, berhenti dan semak ataupun bincang, dapatkan pandangan pihak ketiga. Itu yang harus kita ambil tindakan. Itu sangat menarik apa yang datang dari Datuk. Saya harap ramai yang menonton sekarang ini dan betul-betul hadam, pause kejap, kerana ada juga pengalaman rakan saya pun menerima panggilan yang begitu dan memang panik terus. Tapi bila dia cerita pada masa masih lagi sedang bercakap telefon, dia bercerita sikit, saya boleh terus kata ini scammer ni yang dia tak nampak. Jadi bila kita bagi tahu, barulah dia terfikir juga, oh ada kemungkinan scammer, dan memang betul. Lepas tu tak ada apa-apa berlaku lah lepas tu. Jadi maksudnya penggodaman minda tadi, cognitive hacking tadi, kalau setengah-setengah orang dia kata pukau ni. Betul. Dari segi saya kena pukau, tapi it's actually cognitive hacking. Dari segi psikologi, it's a cognitive hacking. Apabila rasionalisasi kita tidak dapat rasionalisasikan sesuatu yang datang kepada kita, sebaliknya kita menggunakan emosi untuk mendepani perkara tersebut. Okey. Siapa ataupun adakah ciri-ciri tertentu yang dijadikan mangsa sasaran kepada scammer ini? Okey. Dari segi mangsa sasaran ni, saya boleh katakan siapa-siapa saja boleh. Kita tak boleh nak secara demografinya, kita tak boleh nak cakap siapa ataupun perincikan siapa. Tetapi apa yang lebih penting, kita jangan apabila bukan salah soalan. Masalahnya minda kita balik kepada perspektif, ya. Apabila kita bercakap, bila saya kata kumpulan, katalah guru-guru ataupun kumpulan pesara. Jadi ia memberi satu persepsi yang kita kebal. Saya bukan cikgu. Saya tak ada beli online. Jadi persepsi saya tidak termasuk dalam golongan itu. Termasuk golongan ini, saya selamat. Jadi saya tak nak bercakap tentang golongan kerana pada saya 44 juta rakyat Malaysia ini ada potensi untuk jadi mangsa. Ciri-cirinya ialah kalau anda bukan scammer, maka anda mungkin jadi mangsa. Itu saja. The only criteria yang wujud. Itu pun silap-silap scammer sendiri pun kena scam juga dengan kawan-kawan seindustri. Okey, sebelum kita mengakhiri topik yang kita bawa sekarang ini, Datuk, mungkin sekali lagi pesanan, seruan nak ditekankan sekali lagi, dan mungkin tips dari
MC saya kira orang institusi yang lebih pakar dan arif. Kalau kita terima, kita kena buat apa? Kita tutup terus panggilan tu ke? Kita jangan klik langsung ke? Kadang-kadang mereka hack pula nombor telefon kawan kita, hantar pula link pada kita. Kita rasa macam dah betul dan ni kita buka. Contohnya terlalu vulnerable kedudukan kita sebagai bangsa ni. Betul. Saya sangat setuju bahawa memang kita sangat-sangat vulnerable. Itu sikap yang perlu kita ambil. Bahawa kita dalam setiap detik kita sentiasa berisiko tentang perkara ini. Sebab kita tidak nafikan bahawa salah satu aspek ataupun bentuk penipuan adalah impersonation ataupun penyamaran. Kawan kita, ahli keluarga kita punya phone kena hack, dan ataupun tak kena hack pun dia menggunakan profil gambar dan seolah-olah nombor telefon tu datang. Memang betul seolah-olah kawan kita, tetapi sebenarnya tidak. Jadi sebab itu apa yang kita lebih penting saya katakan bahawa kita harus manusia ni dijadikan sifat dia terburu-buru. Itu adalah musuh utama kita. Jadi dalam perkara yang melibatkan sesuatu yang tidak pasti ini ataupun yang meragukan, kita harus berhenti, tanya, semak. Itu adalah dua perkara yang kita nampak kita kena latih sebenarnya. Perkara ni perlu latih supaya kita mendepani adalah yang pertama, saya kena bertenang, stop, pause dan tanya pandangan pihak ketiga. Ya, itu dua aspek utama yang perlu kita lihat dan sentiasa berfikiran kritikal tentang apabila kita tahu dia akan datang, dia akan panggil, dia akan hantar SMS, dia akan hantar WhatsApp, dia akan datang kepada kita. Tetapi sikap berhati-hati itu perlu ada dalam diri kita. Sebab itu kita harus berhenti dulu, pause dan semak. Okey. Ini pesanan yang sangat penting untuk anda pada malam ini. Jangan terburu-buru, kata Datuk. Ambil masa sekejap untuk fikir semua perkara pun yang tiba-tiba berlaku yang bukan dalam kebiasaan anda, dalam rutin anda, kerana memang betul kadang-kadang ia too good to be true ataupun ia terlalu pelik juga untuk menjadi betul. Jadi mungkin adalah tu perkara-perkara yang tidak kena dengan kejadian yang berlaku tu. Dan macam kata Datuk tadi, scammer ini kita dah tahu dah mereka ada sekeliling kita, mereka ada sepanjang masa cuba untuk menembusi kepada kita, mereka lurking di sekitar kita. Jadi kita yang kena berwaspada lebih dan berhati-hati sentiasa, kerana peranan pengguna untuk menangani scam itu sendiri lah yang akan boleh menumpaskan kegiatan mereka, bukannya sekadar kita boleh gantungkan pada pihak berkuasa dan sebagainya. Okey, selepas ini kita nak bercakap tentang satu lagi isu semasa yang juga menghantui kita, walaupun mungkin dia tidak menyebabkan kita kehilangan duit, tapi mungkin kehilangan integriti, maruah ataupun perkara-perkara lain, iaitu berkenaan dengan berita palsu. Sebentar saja lagi apabila kita kembali semula, kita berhenti rehat seketika. Terima kasih kerana setia bersama-sama kami di Ruang Bicara. Dan untuk blok yang kedua dalam Bicara MC malam ini, kita akan menyentuh pula berkenaan dengan berita palsu, tidak pasti jangan kongsi. Ini juga telah menjadi sebahagian daripada seruan dalam pelbagai jenis kempen yang dijalankan sejak sekian lama supaya kita tidak terlibat dalam menghasilkan, menyebarkan dan juga mempercayai berita-berita palsu yang tidak ada fakta, tak ada bukti yang sahih, yang kita sendiri pun tidak dapat tahu dari mana datangnya, tapi kita dengan mudahnya percaya. Dan yang paling baru juga, Kementerian Komunikasi dan Digital menerusi rakan-rakan kita di RTM juga mengadakan atau mewujudkan program Biar Betul ini untuk menjadi platform semakan kepada perkara-perkara yang tidak benar, dan supaya kita tidak terlibat untuk mengongsikan berita palsu, menambahkan lagi impak dan implikasinya dalam masyarakat. Okey, nak bercakap tentang berita palsu ni sendiri. Mungkin pertama sekali Datuk rasa overview Datuk lah terhadap kelaziman semasa berita palsu dan behaviour kita terhadap berita palsu di Malaysia ini. Okey.
Kita berada dalam satu dimensi yang berbeza. Dimensi berbeza adalah bagaimana kita dalam ekosistem pemberitaan ini, dia telah melalui pelbagai fasa. Fasa yang pertama adalah di mana berita ataupun pemberitaan ini banyak dikawal oleh pihak yang hanya media sahaja yang boleh mengawal apa maklumat yang disampaikan kepada masyarakat. Tetapi apabila kita beralih kepada industri yang bercantum antara komunikasi, penyiaran dan seterusnya, apabila kita beralih kepada era digital ini, so maklumat ataupun apa juga informasi yang kita terima itu, dia menjadi ada 3 perkara yang berlaku dengan perubahan teknologi ini. Yang pertama adalah ia kepantasan. Pantasnya maklumat itu sampai. Yang kedua adalah intensiti ataupun kedalaman, intensiti lah sesuatu maklumat juga. Dan yang ketiga adalah volume, jumlah maklumat yang kita terima. Jadi 3 aspek kita berada dalam dimensi yang berbeza, iaitu dari segi speed, intensity dan juga jumlah maklumat yang kita terima. Berita palsu bukanlah sesuatu yang baru. Apa yang baru adalah 3 perkara tersebut. Intensity, volume dan juga speed. Dan apa yang berubah juga, siapa-siapa juga boleh menghasilkan kandungan. Sebab tu kita ada citizen, jurnalis dan pelbagai-bagai influencer. Dulu tak ada. Okay? Kita ada mungkin pembaca berita yang glamour sajalah kan. Tapi sekarang kita ada influencer. Dulu pembaca berita ataupun mereka-mereka yang dalam media itu adalah pempengaruh. Tapi sekarang pempengaruh siapa-siapa boleh jadi pempengaruh. Jadi apa yang kita lihat, satu lagi aspek ataupun dimensi yang saya bawa ingin katakan bahawa berita palsu ini sesuatu yang meruntun jiwa ataupun menggoda lah. Berita benar ataupun suatu berita tanpa tokok tambahnya, dia macam nasi kosong. Tapi apabila ditambah dengan pelbagai lauk dan kerencamannya dengan rempah ratusnya, dia sesuatu yang menarik untuk dijamah lah. Jadi ini kalau kita katakan aspek yang mungkin kita nampak. Sebab tu kita kata, dan apabila kita melihat dalam ruang lingkup perkara-perkara yang berlaku di dalam negara kita ataupun conversation yang banyak berlaku adalah berkaitan dengan politik dan juga isu-isu semasa. Jadi ini yang kita lihat bahawa dalam perkara-perkara inilah berlakunya kerencaman dan cabaran kepada kita ataupun rakyat yang consume content ini. Sebab kita harus maklum bahawa ada 3 jenis berita palsu. Yang pertama adalah apa yang kita panggil misinformation. Misinformation adalah sesuatu berita yang palsu tetapi kita percaya ataupun orang yang menyebarkan itu ataupun menghasilkan itu adalah betul. Itu misinformation. Yang kedua adalah disinformation. Disinformation ini adalah maklumat ataupun memang berita palsu yang dibuat untuk menghasilkan sesuatu yang boleh memudaratkan. Jadi itu disinformation. Yang ketiga adalah misinformation. Okey, malinformation, sorry. Okey, yang pertama tadi, yang ketiga malinformation. Malinformation. Yang pertama misinformation, yang kedua disinformation, yang ketiga adalah malinformation. Atau bila kita bercakap tentang malinformation ni, saya boleh takrifkan sebagai sesuatu berita yang benar
kemungkinan benar, kemungkinan palsu, tetapi dari segi aspek kebenarannya itu dia ada unsur-unsur kepalsuan. Apabila dia diletakkan di luar konteks ataupun tidak berkaitan langsung. Tapi ini dua yang kategori dua ni, disinformation dan malinformation ini adalah sesuatu yang bahaya. Ya. Kerana apa yang kita lihat bahaya dari segi satu, ia boleh menyebabkan polarization ataupun perpecahan. Yang kedua, ia berkaitan mungkin dengan kesihatan. Yang ketiga, berkaitan dengan mungkin agama, aspek akidah. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan keselamatan negara, integriti pilihan raya sebagai contoh. Ini adalah aspek-aspek yang kita lihat bahawa bagaimana tiga kategori berita palsu ini memberi impak yang besar dari sudut keselamatan negara, dari segi kesihatan minda kita. Kerana berita-berita palsu ini boleh mendatangkan ataupun menghasilkan emosi-emosi yang bersifat terkejut, takut dan juga marah. Jadi ini aspek yang saya sebagai pembukaan ini mengatakan bahawa tiga bentuk berita palsu ini amatlah dari segi, saya bercakap dari sudut segi penguatkuasa ataupun agensi yang melihat aspek keselamatan yang mungkin lensa ataupun perspektif lain tidak nampak ataupun tidak cerna tentang perkara-perkara ini. Jadi dari segi klasifikasi itu kita dapati bahawa ini yang banyak berlaku. Dari segi satu yang saya katakan intensity, volume, speed. Okey. Okey, sebelum tu Datuk, malinformation yang Datuk sebutkan tadi, malinformation ini maksudnya contohnya informasi yang mungkin betul, maklumat yang betul satu masa dahulu tapi digunakan semula dalam konteks yang berbeza sekarang. Jadi mungkin dia memberi impak yang berbeza lah. Betul. Okey. Mungkin saya boleh dapat jelaskan. Satu aspek saya bercakap dari sudut keselamatan ataupun agensi yang melihat dari sudut keselamatan. Apa yang berlaku sekarang ini apabila kita cakap disinformation, malinformation, kalau nak lebih nyata lagi ataupun lebih jelas kenapa malinformation, dia sebenarnya malicious information ataupun ada niat jahat di sebaliknya. Apa yang berlaku kita lihat dalam aspek ini adalah ia adalah satu bentuk atau maklumat ini telah disenjatakan ataupun dipersenjatakan ataupun dalam istilah bahasa Inggeris weaponization of information. Kenapa saya kata begitu? Sebagai contoh banyak apa yang kita lihat berlaku. Saya bagi contoh dua. Yang pertama, ada ucapan-ucapan mereka yang mempunyai pengaruh. Sebagai contoh, ucapan raja-raja, ucapan Perdana Menteri ataupun ucapan individu-individu yang mempunyai pengaruh yang kuat kepada masyarakat diletakkan, diambil, dipotong separuh, tidak, tetapi dengan caption yang lain yang mempunyai unsur-unsur sama ada hasutan ataupun membangkitkan kemarahan, memberi persepsi yang negatif, bahawa menyatakan bahawa raja-raja ini sebenarnya menyokong apa statement palsu yang dibuat. Tetapi ia dibuat di luar konteks. Tetapi ini yang saya katakan weaponization of information. Dia mensenjatakan maklumat melalui perkara-perkara yang tidak betul, diambil di luar konteks. Mungkin memang betul ucapan itu berlaku, tetapi diambil di luar konteks dan diberikan naratif baru yang lain daripada apa yang diucapkan oleh raja-raja ataupun sultan. Itu satu aspek ya. Yang kedua, aspek yang kedua, begitu juga media. Media juga, kalau kita lihat pemberitaan, dia tidak ambil berita semua, mungkin ambil headline sahaja ataupun klip
yang pendek saja tetapi ditambah caption yang membabitkan ataupun boleh membangkitkan kemarahan yang berkaitan dengan isu perkauman. Jadi ini kita lihat itu satu, dan apabila mereka menghasilkan orang yang berniat jahat ini mensenjatakan, apa yang kita senjatakan itu adalah dari segi intensity dan speed. Jadi lebih banyak orang apabila dia merasa takut, terkejut dan juga rasa terancam, marah, dia akan sebarkan. Tengok ni apa berlaku. Jadi intensity itu lebih banyak orang akan berkongsi dan lebih pantas. Jadi itu yang kita katakan dari sudut perspektif ia amat berbahaya. Dan kejadian ataupun perkara ini memang berlaku. Sebagai contoh, apa yang berlaku di kekecohan di Bukit Bintang yang kononnya penjual handphone memukul padahal orang tu mencuri. Jadi ini satu yang naratif ataupun social media, intensity, speed dan juga volume ini memainkan peranan yang penting. Sebab itu kita katakan bahawa dalam dari segi penceritaan, terutamanya saya, walaupun pihak media mungkin marah, tetapi pada saya dalam keadaan sekarang ini, dalam isu, dalam dimensi media sekarang ini, media mempunyai peranan ataupun tanggungjawab yang lebih tinggi untuk untuk mengawal apa kandungan yang mereka hasilkan, kerana manipulasi akan berlaku. Sebab manusia kita akan, sebagai contoh, bernama. Dia taruh bernama, logo lebih kurang sama. Jadi orang akan percaya kepada institusi bernama sebagai trusted news agency ataupun agensi berita yang dipercayai. Tetapi apabila logo itu diletakkan, tetapi pemberitaan itu dibuat di luar konteks ataupun bernama tidak pernah pun mengeluarkan kenyataan tersebut, tapi dari segi visual, orang akan nampak visual tanpa detail bernama ke. Jadi ini yang kita lihat bahawa satu aspek adalah persenjataan maklumat yang boleh mengucar-kacirkan aspek-aspek keselamatan negara. Tapi bukan setakat kalau itu satu, kita lihat aspek keselamatan negara, tetapi apabila berkaitan, kita tengok dalam situasi semasa kita mengalami COVID-19, terlampau banyak berita-berita palsu berkaitan dengan COVID-19. Ia memberi impak yang besar kepada kesihatan umum. Jadi ini satu yang kita katakan bahawa kita harus mendidik masyarakat. Kita harus lebih banyak bercakap tentang keperluan untuk menangani berita palsu ini. Sebab mungkin ada yang setengah-setengahnya melihat ini sebagai bahan lawak jenaka. Saya tak ada niat pun. Tetapi mungkin itu juga kita tidak tahu. Mungkin dari sudut pandang orang biasa ini sesuatu yang lawak ataupun ini sesuatu yang perkara yang perlu saya nyatakan. Tetapi bagi penguatkuasa, kita ada lensa lain yang kita, sudut pandang kita melihat perkara-perkara ini boleh berlaku. Apa yang kita bimbangkan berbalik kepada cognitive hacking dalam segmen pertama, begitu juga. Apa yang kita bimbangkan adalah kita jangan lihat perkara ini untuk diri kita sahaja. Kita kena harus ingat bahawa kanak-kanak berumur 9 bahkan 6 tahun juga telah didedahkan kepada media sosial. Jadi minda mereka juga boleh dipengaruhi. Itu yang kita bimbangkan. Okey. Impactnya tu, kalau kita bercakap tentang impactnya. Dan sekali lagi dalam topik yang berbeza, tapi kita masih lagi berbalik kepada satu peranan yang sama, yang saya kira masih lagi yang utama, yang penting dan tonggak, iaitu pengguna itu sendiri. Kerana kalau pengguna tidak
berkelakuan sebegitu, maka yang kita takutkan sebegitu tu pun tidak berlakulah. Maksudnya ia memang bergantung kepada mereka. Cuma kompleksnya seperti Datuk sebutkan tadi, kalau di media mungkin kami memanggilnya sebagai mensensasikan setengah-setengah berita. Berita tu memang wujud, tapi headline dia tu kita tambah rempah sikit contohnya. Dan ia mungkin berlaku lebih berleluasa dalam kalangan media yang tidak begitu lama bertapak contohnya, ya, dan tidak ada mungkin asas yang cukup kuat. Tapi kalau kita cakap pasal social media, Datuk, semua orang mungkin tidak ada pun asas pengetahuan tentang kepentingan mengapa berita tu nak kena betul-betul, nak kena sahkan dulu, nak kena sahihkan dulu, dan mereka juga tidak ada tanggungjawab, tidak merasakan mereka bertanggungjawab untuk memastikan berita-berita itu betul. Saya nak tanya kenapa behavior kita begini sekarang, tapi saya rasa ya mungkin kita dah terlalu banyak bercerita tentang itu. Bagaimana sebenarnya boleh, selain daripada pengguna, ya, bagaimana sebenarnya mereka ini yang menyebarkan berita yang palsu, yang tidak sahih ni boleh dihukum, boleh menerima hukuman yang sewajarnya dari segi peraturan dan sebagainya. Okay. Jadi kita kena lihat aspek dari segi penguatkuasaan undang-undang. Kita bagi berita palsu di bawah MCMC, kita ada perundangan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233 ataupun 211 yang boleh menangani perkara tersebut, iaitu hukuman denda hingga RM50,000 ataupun setahun penjara. Tetapi kita apa itu satulah tindakan perundangan yang selain daripada akta hasutan dan juga kanun kesiksaan yang boleh digunakan oleh pihak berkuasa dalam menyiasat sesuatu berita palsu itu. Tetapi apa yang lebih penting bagi saya adalah kita harus melihat dari segi perspektif diri kita sendiri, kesihatan minda kita, kesihatan jiwa kita. Itu yang lebih penting. Sebab kita lihat bahawa saya mungkin bukan nak bercakap kes pasal agama, saya bukan pakar. Tetapi kita harus melihat bahawa satu dimensi ataupun perspektif lain yang ingin saya bawa, bahawa apabila kita melihat kepada apa kita define maksiat. Okay, kemaksiatan itu mungkin perkara-perkara yang lain, tetapi dimensi berita palsu, dimensi fitnah itu tidak dilihat sebagai satu maksiat. Ya? Jadi apabila kita melakukan maksiat, ia merosakkan minda kita, merosakkan akhlak kita. Jadi sudut dimensi fitnah, berita palsu ini sebagai maksiat tidak pernah dibawa. Jadi hukuman itu memanglah di dunia memang kita ada undang-undang, tetapi kita ada juga aspek maksiat ataupun hukuman yang lain yang perlu kita lihat. Sebab itu kita harus apabila kita cakap berita palsu ini, ia berkait balik kepada dua aspek. Kesihatan jiwa dan juga kesihatan minda yang mencerminkan akhlak kita. Itu yang saya katakan bahawa ini adalah perspektif, bukan perspektif baru, tapi inilah apa yang digariskan di dalam the best framework, the best practices dalam Al-Quran. Kita sangat jelas bahawa kita tidak boleh menyebarkan berita palsu dan juga memfitnah orang, bahkan merendah-rendahkan orang. Apalagi walaupun perkara tersebut, tetapi kalau kita membuka aib orang pun, ia adalah satu kesalahan ataupun dosa. Dan kita perlu, itu bukan dosa kita dengan dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia. Jadi apa yang saya ingin katakan bahawa sebenarnya kita harus memurnikan jiwa kita supaya kita tidak terlibat
dalam perkara-perkara penyebaran berita palsu. Sebab saya dah awal tadi, saya dah bawa penonton tentang ancaman kepada keselamatan, aspek-aspek keselamatan. Jadi ini sesuatu yang sangat berat pada kami. Jadi bukan perkara untuk mainan, ataupun boleh dibuat gurau senda, ataupun boleh dibuat secara berleluasa, kerana impaknya bukan saja kepada negara tetapi juga kepada kesihatan mental dan jiwa kita. Ya, okey. Itu satu lagi perkara yang menarik, konteks yang sebenarnya kita selalu hadap sejak sekian lama, tapi bila sampai masa sekarang dalam dunia digitalisasi ini, kita terlupa tentang konteks tersebut. Macam contoh kalau di kampung dulu-dululah, jiran yang ini cakap jiran yang ini, lepas tu jiran yang ini datang nak berparang, nak apa ke, contohnya. Itulah juga situasinya, cuma dalam skala ataupun skala yang lebih besar bila ia berlaku di social media, di internet. Dan dalam masa yang sama juga, dulu-dulu orang kampung selalu cakap jangan mudah percaya cakap orang, contohnya. Tapi sekarang kita terlupa pesanan itu bila ia berlaku dalam konteks lebih besar dan lebih moden, dalam bentuk kita menggunakan telefon pintar kita untuk pelbagai tujuan. Okey, saya kira kita ada mungkin sedikit masa saja lagi. Nasihat, tips macam tadi, kalau mungkin Datuk nak cakap, kena pause juga sekejap sebelum terima berita tu, ataupun macam mana caranya untuk kita memastikan betul ke tak betul ke, dan kalau kita tak pasti, supaya kita tidak menjayakan penyebaran berita palsu ini. Saya sangat setuju. Kalau tadi saya katakan bahawa pause, tetapi saya ingin mengingatkan bahawa pesanan saya adalah kuasa sebenarnya di tangan kita. Apa kuasa yang ada pada tangan kita? Gadget di tangan kita, akal di tangan kita, emosi juga di tangan kita. Semua yang kita kawal. Jadi apa yang perlu kita ambil adalah kita sentiasa diingatkan supaya semak. Tidak pasti jangan kongsi, dan semak. Kita telah MC dan bernama, bahkan rakan kita RTM, MC ada portal sebenarnya .my untuk pusat sehenti untuk menyemak. Bernama ada MyCheck, dan kita ada rancangan Biar Betul di RTM. Jadi kita menyediakan, mengupayakan masyarakat, mendidik masyarakat supaya mengambil langkah-langkah untuk menyemak. Ini yang yang dianjurkan, supaya kita sentiasa kritikal ataupun sentiasa mengambil sikap untuk menyemak. Jadi janganlah mudah menyebarkan lagi. Dan yang kedua adalah kita lapor. Ada dua perkara. Kuasa di tangan kita. Bila ada satu reaksi, kita mesti ada ambil action. Action apa ya pilihan kita? Tuhan anugerah yang terbesar yang Tuhan bagi pada kita adalah kuasa untuk memilih. Kita boleh memilih untuk menyebarkan, atau kita boleh memilih untuk melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun pihak MC. Kami boleh bantu untuk semak dan sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita laporkan. Kalau kita pasti bahawa ini adalah berita palsu, kita masuk ambil tanggungjawab, ini tak betul. Yang ketiga, kita juga sebenarnya di platform media sosial, kita ada kuasa untuk laporkan kepada penyedia platform bahawa kandungan ini adalah ofensif ataupun tak betul, palsu. Jadi ini adalah apabila kita cakap kuasa di tangan kita, ambil peranan tersebut. Menangani berita palsu bukan hanya dia terletak di tangan MC, pihak berkuasa ataupun mereka yang menjaga keselamatan. Apabila kita mengambil tanggungjawab, keselamatan negara ini, keharmonian negara kita adalah tanggungjawab bersama. Ambillah peranan kita dan laksanakan apa yang kuasa yang ada di tangan kita. Biar adil lah, maknanya kalau kita malas semak, malaskanlah juga diri daripada menyebarkan perkara yang kita malas semak tadi. Dan kalau kita
rajin pula nak tengok, nak baca, nak sebar berita-berita yang kita tidak tahu sahih ataupun tidak tu, tapi bab nak kena membanterasnya kena pihak berkuasa saja, kena MCMC, kena polis, kena kerajaan saja. Jadi itu pun dah tak adil dah di situ. Betul. Kita kena buat sama-sama semuanya. Terima kasih kita ucapkan Datuk kerana bersama-sama kami malam ini. Ya, Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selit MCMC, bercakap tentang berita palsu, tidak pasti jangan kongsi. Tadi kita cakap tentang peranan pengguna juga untuk menangani masalah penipuan dalam talian, scam, dan harapnya segala yang kita kutip pada malam ini menjadi bekalan yang berguna, yang fruitful untuk kita semua pada masa-masa akan datang dan menjadikan kita orang-orang yang lebih baik selepas ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang menyaksikan siaran Ruang Bicara malam ini. Saya Wan Syarina, jumpa lagi pada lain masa.